Katanya bahu dia ni seakan-akan dicuik oleh benda lah. Dia macam cuik-cuik gitu, macam orang main-main je bahu dia. Bila dia celik je mata, di sebelah dia rakan sobat, dia nampak satu tubuh yang mana dibalut dengan kain kafan berada di atas katil yang kosong lah, sebab ramai dah balik kan, katil tu kosong. Atas katil tu lah katanya dia nampak perempuan ataupun kita gelar sebagai hantu pocong rakan sobat. Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kembali lagi bersama dengan Agi dalam berkongsi cerita-cerita seram, cerita hantu, misteri dan pelbagainya rakan sobat. Terima kasih untuk semua yang sudah pun subscribe channel Kirioma. Terus subscribe seperti biasa. Diharap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan segala urusan korang semua. Baik, pada kali ini kisah seram yang Agi nak share adalah berkait tentang sebuah asrama yang berada di Sarawak. Tanpa buang masa lagi rakan sobat, apa kata jom kita layan cerita ni. Kisah seram pada kali ini terjadi kepada salah seorang perempuan yang mana dia ni memperkenalkan diri dia sebagai Yaya. Yaya ni daripada dia kecil sampailah dia ke besar, dia membesar dengan atuk dan juga nenek dia tahu. Katanya ibu dan ayah dia ni meninggal ketika dia ni masih lagi bayi. Dipendekkan cerita, daripada dia darjah nek sampailah dia ke tingkatan 3, dia ni kebanyakan duduk dekat asrama tahu. Mungkinlah atuk dan nenek dia ni hantar dia dekat asrama, ataupun rumah dia ni ataupun rumah si Yaya ni jauh dengan sekolah, sebab itulah dia hantar dekat asrama tahu. Dekat asrama juga adalah makcik dia. Perbezaan umur dengan makcik dia cuma 1 tahun saja. Kalau dia tingkatan 3, makcik dia ni mungkin tingkatan 4. Jadi atuk dan nenek dia ni lah amanahkan kepada makcik dia ni. Kita panggil saja nama makcik dia ni Umi tahu. Dia amanahkan kepada Umi ni supaya tengok-tengokkan si Yaya ni dekat sekolah dan juga dekat asrama ni macam mana. Berbalik kepada sekolah dia orang ni berada di kawasan bukit. Kiri dan kanan merupakan hotel dan juga semak samu rakan sobat. Di asrama dia orang pula banyak berlaku kisah-kisah seram. Antaranya ramai tahu pelajar-pelajar yang duduk asrama tu melihat keranda terbang, Cik Pontianak dan juga melihat makhluk yang berwarna hitam, berbadan sasar, lebih kurang gitu berbulu katanya dia orang. Tapi si Yaya ni sepanjang dia duduk asrama, dia tak pernah lagi tahu tengok benda-benda gitu. Dan juga Yaya ni tidak percaya tentang perkara-perkara misteri ataupun kisah-kisah seram ni, dia tak percaya sebab tak pernah jadi lagi pada diri dia. Sehinggalah pada satu hari tu dekat asrama dia orang ni banyak tahu kes histeria dan juga kena rasuk, sehinggalah pihak sekolah ni terpaksa tutup sekolah selama 1 minggu dan dia suruhlah semua pelajar-pelajar yang mana duduk asrama ni supaya balik ke rumah masing-masing. Yang menjadikan masalah Yaya dan juga Umi ni, dia orang ni rumah jauh tahu ke sekolah. Jadi dia tak silah susahkan ataupun tak naklah susahkan dia punya atuk dan nenek dia ni. Pergilah jumpa dengan warden ataupun pihak atasnya bagi tahu sebab kenapa dia tak boleh balik ke rumah. Maka cikgu yang menjaga ataupun warden ni dia pun okeylah, dibenarkan Yaya dan juga Umi ni supaya tinggal dekat asrama. Tapi dia bukan 2 orang tahu, ada lagi 2 orang member dia yang bernama Lia dan juga Susang. Teman dia juga berada dekat asrama. Bermakna semua pelajar dah balik, cuma mereka berempat saja yang berada dekat asrama. Dia perkenalkan nama betul-betul, takut ada yang tak ingat. Yang pertama nama Yaya yang memperkenalkan diri ataupun yang berkongsi cerita ni. Yang kedua adalah Umi, iaitu mak saudara kepada Yaya. Yang ketiga dan juga keempat ini Susang dan juga Lia, merupakan member-member dia juga. Jadi dia duduk dekat asrama. Sebelum dia diletakkan dekat asrama selama 1 minggu tu, maka warden dah bagi tahulah ikut syarat masing-masing. Pada waktu malam jangan nak pergi meraya ke mana-mana. Bila sudah saja makan ke dewan makan, naik saja ke ataupun kedung, terus buat kerja dan tidur. Itulah rutin harian yang kena buat selama 1 minggu. Maka dia pun setujulah rakan sobat. Dipendekkan cerita, di hari yang pertama sampai hari yang kedua, katanya alhamdulillah tidak ada berlaku apa kisah seram. Tapi bila masuk saja hari yang ketiga, pada masa tu pukul 7 malam, dia ni turunlah tahu ke dewan makan untuk makan malam rakan sobat. Bila turun ke dewan makan, dia pun terserempaklah dengan warden ni. Dan warden bagi tahu, korang bila dah sudah makan apa semua, jangan pergi merayau mana-mana. Naik terus ke dom. Kalau ada kerja sekolah,
buat kerja sekolah. Lepas tu pukul 10, pukul 11 semua dah kena tidur. Dia pun mengiyakan saja apa yang warden tu beritahu. Bila sudah makan apa semua, masa tu dalam keadaan makan, masa dalam keadaan makan, si Yaya ni pun dia macam tengok kawasan sekeliling. Katanya rindu betul lah. Biasa ramai saja orang, tapi pada kali ni sunyi saja. Cuma ada mereka berempat, lepas tu adalah makcik dekat dalam makan tu 2-3 orang. Bila dia tengok kawasan sekeliling, pandangnya dia ni terhenti sejenak melihat ke satu ruangan. Di sini dia nampak salah seorang perempuan yang berdiri tahu, berpakaian putih, dan perempuan itu sedang tengok ke arah dia berempat ni. Jadi bila dia tengok tu, dia pun mengalihkan pandangan di tempat yang lain. Betul ke apa yang dia nampak ni? Perempuan. Tapi pada masa tu dia sendiri pun tak tahu sama ada manusia ke hantu, sebab dia punya dalam keadaan gelak-gelak sama-sama gitu je. Jadi si Umi ni pun tegur Yaya, cuek bahu, kenapa Mi? Aku nampak muka kau pucat je ni. Maka si Yaya ni pun beritahu lah, aku demam kot. Dia tak cerita dengan apa yang dia nampak tu, sebab dia sendiri pun tak tahu apa yang dia nampak tu tahu. Okay, bila sudah saja makan, maka dia pun naiklah ke dom tahu. Dalam perjalanan dia orang naik ke dom, mereka berempat ni dikejutkan sekali lagi. Sebab apa? Dia orang ni terhidu bau yang sangat-sangat wangi rakan sobat. Di sinilah sebenarnya Susan pergi tegur wangi tu tahu. Dia tegur macam mana? Bau apa wangi sangat ni? Diorang bertiga ni tak bercakap apa-apa, teruskan perjalanan, tidak pandai belakang pun. Sampai saja dekat dom, maka si Umi ni pun pergilah dekat katil. Si Susan ni pun marahlah tahu Susan ni. Susan, kenapa kau pergi tegur benda macam tu? Kau tahu tak bila orang cakap kalau ada bau benda-benda wangi ni, ada benda yang ikut kita. Malam ni ataupun besok kalau ada dia apa-apa dekat kau, jangan nak mari dekat aku. Dia marah gitulah. Jadi si Susan ni pun tersenyum saja bila kena marah dengan Umi ni tahu. Pada malam tu, dalam pukul 11 malam, waktu dia kena tidur tahu, lampu dom dan juga lampu-lampu asrama ni dah pun ditutup. Maka waktu dia kena tidur lah rakan sahabat. Dalam pukul 11.30 pula, beralih setengah jam lah. Semua dah tidur, cuma satu orang saja yang belum tidur, iaitu Yaya. Yaya ni masih lagi tahu terfikir dengan apa sebenarnya dia nampak maghrib tadi. Manusia ke hantu? Manusia ke hantu? Dia terfikir benda tu. Tiba-tiba si Yaya ni dikejutkan dengan satu jeritan member dia yang bernama Susan. Sebab Susan ni berada dekat kaki hujung tahu. Bila dia menjerit, menyebabkan masa ni si Umi dan juga Yaya ni pun tersentak bila pergi tengok si Susan ni dalam keadaan menggigil dia ketika itu. Jadi diorang ni pun pergilah dekat katil si Susan ni pun. Maka si Susan ni pun peluk rapat diorang ni dan dalam keadaan terketar-ketar. Maka si Umi ni pun bagi tahulah, macam ni, kau duduk je, kau tidur je dengan aku. Okey, kau tidur dengan aku. Dia tak cerita lagi dengan apa dia nampak. Tapi apa yang Yaya perasan ketika ni adalah si Lia ni. Lia ni, dia cuba bayangkan si Susan ni, dia jeritan dia tu kuat sebenarnya. Kenapa si Lia ni tak bangun-bangun? Betul-betul tidur mati kau macam mana? Okey, dia pun tidur. Keesokan hari, maka si Susan ni pun ceritalah dengan apa yang terjadi pada malam tu. Katanya semasa dia tidur, katanya bahu dia ni seakan-akan dicuik oleh benda lah. Dia macam cuik-cuik gitu, macam orang main-main je bahu dia. Bila dia celik je mata, di sebelah dia rakan sobat, dia nampak satu tubuh yang mana dibalut dengan kain kafan berada di atas katil yang kosong lah. Sebab ramai dah balik kan, katil tu kosong. Atas katil tu lah katanya dia nampak perempuan, ataupun kita gelar sebagai hantu pocong rakan sobat. Itulah menyebabkan kenapa dia menjerit pada malam tu. Turun saja pergi tu ke ruangan ataupun ke tempat warden, telefon ibu dan ayah dia nak balik hari tu juga nak balik. Maka terpaksalah mereka bertiga yang duduk dekat asrama tu tahu. Umi, Yaya dan juga Lia dekat asrama tu. Hari berganti hari. Masa tu harian kelima saya ingat hari. Dan dia ni pun buatlah aktiviti seperti biasa tahu. Bila dah turun makan, dia turun makan kalau macam petai tu, dia main cokok lah, pergi main apa-apa game gitulah. Bila malam sekali lagi pada pukul 11 malam, maka si Yaya ni pun dia terkejut daripada tidur. Sebab apa? Sakit perut sangat, nak pergi ke tandas. Dia fikirlah, time macam ni jugalah aku punya perut ni buat hang.
Pukul 8, pukul 7 tak nak pula rasa terkencing. Tapi pukul 11 barulah rasa terkencing tahu. Nak ataupun tidak kena pergilah tahu. Takkanlah nak kencing atas katil. Pergilah dia ni tahu. Nak pergi ke tanda bukan dekat tahu sahabat. Di mana dia perlu keluar dekat pintu dom. Lepas tu dia perlu berdempel dengan 2 dom yang kosong tahu. Yang macam gini. Dia punya dom dia 2-0. Lepas tu sebelah tu baru tanda. Dia kena lalui 2 dom yang kosong tahu. Berlari lah dia tu. Naik 107 jugalah. Berlari tu. Pecuk punya pecuk. Masuk dekat tanda. Bila settle satu suruh kecil, maka basuh je tangan tahu. Cermin kan. Biasa kan kalau dekat asrama kan akan ada cermin belakang. Basuh dia tangan. Daripada cermin sinilah sebenarnya dia nampak pintu itu terbuka. Dengan slow saja sahabat. Dia nampak lah sahabat dekat cermin tu. Tapi dia tak nampak siapa yang tolak pintu tu. Apalagi dia punya kepala ni dah kecuk tahu. Pergilah keluar tanah tu, berlari melintasi dom yang pertama. Bila dia nak lalu dom yang pertama ni, dia dengar seperti ada suara perempuan menangis dan juga suara perempuan yang mengilai pada masa tu tahu. Dia punya kepala dia ni dah sebab dah betul kecuk tak tahulah. Tok melari masuk ke saja dalam dom. Kunci pintu. Dalam keadaan menggeletar ketika itu. Baru dia tahu sebelum ni dia tak pernah nampak kisah-kisah macam tu. Benda-benda macam tu tak nampak. Kali ni jadi pada diri dia. Baru dia rasa macam mana sahabat. Duduk je atas katil. Dia punya situasi ataupun dia punya tempat kedudukan katil dia ni. Katil yang paling hujung sekali. Kalau katil yang Susang duduk ni depan hujung juga. Tapi katil dia ni depan si Susang ni paling hujung juga. Iaitu dekat tingkat dekat sahabat. Bila dia nak tidur ataupun nak melelakkan mata dia, sekali lagi dia dikejutkan dengan perasaan di mana dia merasa bahawa rambut dia ni macam orang belai. Dia ada rasa macam ada main-main je rambut dia nak tahu. Dia duduk dalam kain limut, dan kain selimut dia rasa macam ada main-main je kepala dia nak tahu. Nak ataupun dia buka je. Bila dia buka je kain selimut tu dan juga dia buka mata dia sahabat, dia nampak ada satu sosok yang berwarna hitam duduk betul-betul di atas dia, atas kepala dia tahu. Menyebab inilah dia bangun berdiri ni, pergi cari Umi dah, tak cari dah orang lain, pergi cari Umi, pergi peluk saja Umi, dan Umi pun bagi tahu hal yang sama. Macam mana dia bagi tahu dekat Susan tu, macam ni, kau tidur saja dengan aku, besok saja kau cerita. Bila dia orang tidur, malam tu tak jadi apa-apa lah. Last sekali berlaku dengan kelibat badan yang berwarna hitam tu lah. Bila Kak Zakat, maka si Zayan pun ceritalah apa yang berlaku pada malam tu. Dia ceritalah daripada tandah tu dia lalu dengan suara orang perempuan menangis, orang perempuan mengilau. Dia masuk saja ke dalam bilik, ke dalam dom. Dia nampak kelibat yang berwarna hitam tu duduk atas kepala dia. Maka bila dia cerita, si Umi ni pun dia nampak benda yang sama. Bila si Yaya ni keluar nak pergi ke tandah, ketika itu dia nampak badan yang besar berbulu, mata berwarna merah berada di luar tingkap sambil bermain cak ya gitu, main cak gitulah. Rupa-rupanya sebab itulah si Umi ni nampak je gilek malam tu. Rupa-rupanya dia pun dah tahu apa benda yang berlaku kepada si Yaya ni rakan Sabah. Hari berganti hari. Maka pada masa tu hari Ahad, semua pelajar dah pun balik ke asrama masing-masing. Dah nak masuk belajar, dah nak sekolah dah semua ni. Maka dia pun dah rasa lega. Agak-agak lepas daripada ni tak ada apa-apa kisah seram yang berlaku dekat asrama ataupun dekat sekolah. Tidak ada dah penampakan apa-apa. Agak lepas pada ni okey semua tahu. Dia ni pun turunlah. 2 orang ni turunlah pergi dekat dia punya pogak ataupun dekat dia punya pondok gak tu untuk ambil makanan tahu. Setiap minggu atuk dan nenek dia akan pergi suruh tahu. Jika dia ni hantar makanan kepada cucu dia. Saya sangat pada cucu dia ni. 2 orang dia lah, Umi dan juga Yaya ni suruh hantar makanan dan akan tinggalkan di pondok security dan 2 orang ni akan turun ambil tahu. Bila dia turun ambil, dia nampak lah ramai-ramai pelajar yang dah masuk tahu. Ada yang bersalah dengan ibu ayah apa semua. Daripada sudut sinilah tahu rakan sahabat, dia nampak Lia yang baru saja turun daripada kenderaan pada masa tu sambil bom besar tu tahu. Atas jalan tu, maka dia berdua ni rasa pelik lah. Pergi dekat si Lia ni pun tegur, Lia, kau buat apa dekat sini Lia? Maka ni Lia pun mengeluarkan kata-kata. Dia bagi tahu, lah aku balik lah. Takkan aku nak duduk sini 1 minggu kok cuti. Lagi-lagi asrama kita ni ada kisah seram.
ada berlaku yang kena rasuk, penampakan apa semua. Gila kan aku nak duduk sini. Tapi korang duduk sini asrama ni, korang betul-betul berani Macam mana pengalaman korang duduk sini? Yaya dan juga Umi ni saling berpandangan antara satu sama lain. Mu tengok aku tengok mu. Mu tengok aku tengok mu. Kepala otak dia ni fikir hal yang sama tahu rakan sahabat. Apa yang dia fikir? Siapa sebenarnya yang ada dengan dia selama 1 minggu yang duduk dekat asrama tu? Kalau tu bukan Lia, bermakna tu adalah hantu rakan sahabat. Jadi itu saja kisah seram yang nak share kepada saya semua berkait tentang sebuah asrama yang berpenunggu. Yang berhantu berpenunggu semualah. Kalau bila sebut tentang sebuah asrama ni, ada kisah-kisah seram lah. Asrama pergi dulu pun banyak kisah seram. Kalau tu cerita di lain hari tahu. Dan untuk saya yang masih lagi baru, perlukan saya untuk tekan butang like, subscribe, share video ni kalau saya suka. Dan kalau saya tak suka pun, saya juga kena share video ni dekat sebab. Untuk yang mana tengok video sampai habis, jangan lupa saya pastikan di ruangan komen tanda hadir. Kita akan jumpa di next video dekat sebab. Salah silap daripada lagi, minta maaf. Assalamualaikum.